Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So semalam walaupun hari Ahad, so apa yang ada dalam Zul punya list coin ataupun apa yang berada dalam Zul punya portfolio semalam, ada dua coin yang melakukan kenaikan iaitu COTI dan juga KDA. So KDA tu tak ada banyak, tu sikit saja, tapi Zul expectation dah temis lah buy sebab apa berlaku kenaikan semalam. So nanti saya akan tengokkan di chart. So tanpa buang masa, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hour dan nanti saya akan tunjukkan current tu punya performance untuk portfolio. So inilah Coin Market Cap. So currently total market cap berada di 2 trilion. So 2 trilion kita berada di 2T. So kenaikan minyak hampir 1%. Volume 52 bilion iaitu 5.65%. BTC berada di 50%. Dan altcoin ataupun Ethereum berada di 18%. So ini kita nampak kenaikan di altcoin agak banyak lah untuk minggu lepas. So minggu ni hari Isnin, so minggu baru. So the expectation kan mungkin akan berlaku kenaikan untuk Bitcoin sebab apa momentum tu ada. Cumanya banyak atau tak kita akan tengokkan di chart nanti. So ini adalah harga semasa untuk pagi ni. So Bitcoin berada di 51.7, hampir berada di 52. Kemudian Ethereum dah cecah 3K. Macam juga kan Ethereum currently ikutkan daripada base itu free movement untuk pergi ke almost ke 3.4, 3.5 untuk dia major resistance. Kemudian lain-lain altcoin kita tengok tak ada movement sangat, tapi kalau ikutkan dalam ni, kalau dapat cari dalam tu punya portfolio tu nampak adalah semalam COTI hampir 50%, KDA juga almost dalam hampir 19%. So nanti kita akan tunjukkan di chart. So let's go kita pergi ke chart. Sebelum chart kita akan tengok portfolio. So ini currently tu punya total asset. Total asset currently berada di 20k. So dengan all time high profit berada di kawasan 2.2k dolar. So 12% dah berlaku kenaikan. So ini yang Luna lah paling loss itu. So hopefully kalau loss ni Luna dapat naik sikit pun dapat kurang loss, so dia akan effect kepada tu punya profit. So ikutkan KDA semalam, kini COTI 20%. COTI ada berlaku peningkatan 20% untuk semalam. Untuk weekly 109%. Kemudian satu lagi coin KDA. Tu nampak KDA. Tu tengok okey, KDA 15%, 16%, itu untuk weekly 11%. So semalam saja berlaku 16%. Nanti kita akan tengokkan di chart. So let's go kita pergi ke chart. So ini di Bitcoin. So Bitcoin macam juga akan RSI ataupun stock RSI dah pun berada di oversold dan RSI above 50. So kita ada momentum untuk naik. So apa yang Zuna expectation adalah sekiranya berlaku kenaikan, higher high di price, high low di RSI, kemudian stock RSI ni berada balik di overbought. So ada expectation kita boleh berlaku kejatuhan balik untuk retest balik kemudian middle channel ni dalam kawasan almost 45. Dan kerana 45 tu RSI berada oversold, stock RSI oversold, so ni good position untuk kita consider on to all in pun cantik untuk long term. So itu untuk di Bitcoin, tak ada banyak nak share kan. So kalau breakout ni kita akan expected target itulah di kawasan next target kawasan 60. Tu currently kita berada resistance iaitu di kawasan almost plus minus dalam 52. So net resistance kita berada di 60. So plus minus dalam 60. So ini kalau kita breakout di kuning ni, expectation kita akan pergi ke 60. Momentum tu ada, tunjukkan stock RSI momentum ada, RSI berada above 50. So good expectation untuk dia breakout. Kalau breakout main kita akan pergi ke 60. Dan kalau pergi 60 nanti kita akan perlu upgrade channel tu. Channel biarkan saja, expectation kita akan terus berlaku kenaikan. So itu untuk di Bitcoin. Bitcoin tu lagi kita pergi ke dua coin yang nampak naik malam, iaitu pertama KDA. KDA ni tu tak masuk lagi. So KDA kalau ikutkan sebelum ni dah berlaku kenaikan. Tu ni KDA ni dah berlaku kenaikan, retest support semalam ada berlaku balik kenaikan. Tu yang ni untuk KDA currently kita sedang monitor dia punya support resistance, last high last low. So kita monitor support resistance ni. So ini mana-mana price antara between support resistance ni, consider anda nak all in pun consider boleh lah bagi zone. So ini next target kita adalah 1.6. 1.6 dia berada almost dalam 2 dolar. So 2 dolar dalam range dalam kawasan ni lah, dia almost dia punya resistance dalam 2.4. So itu untuk di KDA. So secara long term je kan, price dah breakout dia punya downtrend. So dah breakout retest. So ini kalau cantik tu lah bawah 1 dolar ni, siapa yang dapat buy, tahniah untuk anda. So now masih belum terlambat. Price between ni boleh quarter consider all in pun boleh. So for next pump untuk KDA. So itu untuk KDA. Kemudian COTI berlaku lagi kenaikan semalam. Kalau ikutkan semalam dia ada dua hari lepas berlaku kenaikan sampai 18 sen. Tu semalam ada berlaku lagi kenaikan almost dalam 24 sen. Tu dia dah pergi sampai 1.6 pun dah sampai 2.6. So juga kan selalunya dia akan buat base antara di 1.6 ataupun di 2.6. So kalian nampak 2.6, so expectation kan berlaku
banyak juga rejection ni untuk chart semalam. So ini possible kita akan buat quarter sideways dalam kawasan antara 2.6 dan 1.6. So good, petanda yang bagus untuk quality, untuk more pump untuk ke higher ke atas. Untuk dia punya target, dia punya resistance, kita ada target adalah draw balik last high to last low. Kita ada resistance kita dalam kawasan ni almost plus minus antara 45 sen ke 55 sen. So breakout yang ni kita akan target 1.6 dah lah, berada di kawasan kalau ikutkan yang baru ni kita berada ni delete. Ini ada yang low yang dulu, kita ada low yang baru. Sebab tu ada 1.6 dia naik sikit tu, 1.6 kita berada di kawasan almost $1. So itu untuk di Koti. So Koti dah berlaku kenaikan, dia punya average pun berada di 10 sen. Sebab tu berlaku kenaikan yang banyak. So Koti pun dah bagi dia punya profit, sebab apa tu ada 10,000 lebih. So meaning Koti tu kali dia punya profit almost 1,000 lebih lah. Koti kalau ikutkan current performance Koti saja sudah 1,000 plus minus plus keuntungan dah 1,000. So ada almost 98 tu dah tolak dia punya fee pertama. Balance yang tu tinggal tu 9.8k. Ikutkan tu ada 10,000. So next comment pula. Lepas tu kita pergi ke ruangan komen. Tuan akan pergi pantas je. Saya tu minta tolong tengok chart Gala untuk bulan 2025. So Gala pun tu ada. Gala pun ikutkan itu dah naik. Cuma ni tak berapa nak terancak sikit. So insyaAllah nanti akan ada lagi. So Gala kalau ikutkan ini tu punya Gala pun tu ada 10,000 dah coin. Tu dah all in kawasan ni, tengah berlaku kenaikan. So Gala kalau ikutkan kita still lagi monitor dia punya down channel. Tapi soon or later price akan breakout ni. Sebaik saja breakout channel ni akan start berlaku kenaikan. Dan untuk ni kita ada support juga ni. To support. So next movement untuk di Gala expectation tu adalah daripada last high ni to last low dah touch support. So siapa yang ada all in kawasan ni, tanya untuk anda, Zul sendiri pun all in di kawasan ni tu. Sebab tu dia punya average berada di 1 sen. So many price daripada ni kita akan dapat bawa resistance. So next movement untuk di Gala adalah breakout yang ni kita akan pergi 1.6 dia berada di 4 sen. 4 sen meaning kita berada breakout above channel ni. So meaning kita ada high opportunity untuk Gala ini breakout kita punya channel ni. Dan breakout sekarang tengoklah Gala ni kalau breakout ni rezeki, kalau dapat jadi macam Koti, macam KDA, huge pump lah. So meaning now adalah good time untuk anda letak position. Bagi Zul untuk all in, Zul sendiri pun dah all in untuk di Gala. Terpulang kepada anda. So itu untuk di Gala. Next comment saya Gala tadi dia tanya 2025 untuk Gala. 2025 untuk Gala ada resistance tu dalam kawasan 50 sen ke 60 sen. So breakout yang ni dia ada target 1.6 kita berada di 1.3. So sebabkan price pun dah berada di kawasan ni. So expectation untuk Gala ni ada possible akan break more higher lah, expected lebih kepada 4.2. So tengok macam mana kalau ikutkan kita ada terjetal ni ataupun lebih lower. So ikutkan first target kita adalah 1.6 dulu. Kita akan target 1.6 di 1.3. Kemudian next target lah kita akan target 2.6. Kalau break ke 2.6 ini kita boleh target sampai maksimum dalam 4.2 dalam almost dalam $3.6. So inilah tu punya target untuk all time high 25 di 1.6, 2.6 dan 4.2. Itu untuk di Gala. Next comment boleh tengokkan tengok JUP. So JUP kat mana? Okey, tengok kat Binance tu. So Jupiter sama kat chart yang baru itu juga kan whatever dalam kawasan ni. Ini adalah temannya eksperimen untuk technical menggunakan Fibonacci. So price dah naik, kemudian sideways dalam box ni. So next pump adalah possible dalam kawasan 1.8. So dalam kawasan ni consider range yang good untuk anda letak ambil risk position. Maksud tu kalau anda nak untuk long term, so now lah good time. So kalau naik untung anda, kalau drop ni expect anda akan rugi. So itu untuk di JUP. Data tak banyak, so ini yang dia boleh dapatkan. Kemudian next comment Alhamdulillah, Newsat macam nak set up mungkin menjadi macam challenge main paras harga baru. Tu tengokkan Matic. Okey, Matic tu punya top 5. So Matic ni tu dah all in. Cumanya kalau dapat sempatlah dapat bonus tahun ni, tu akan masuk lagi lah. So Matic dapat kawasan ni dah 19 sen. Tu antara Matic ni antara support
Dan resistance ni consider last chance now untuk buy. Selagi mana price antara between ni, kalau lagi cantik adalah price berada dalam kawasan range support ni. So nak expectation kita akan pergi ke movement. Next movement adalah kita pergi ke hampir $2 dengan breakout ni. So next movement major resistance dan breakout major resistance ni kita akan target lah 1.6 kita, 1.2 berada di 37. Trend line ni kita ikutkan 37. Tapi kalau berjaya breakout ni kita boleh consider kita akan tengok 1.6 dan more ke atas. So realistic target first kali Zul akan nak tengok dia reaction dengan line putih ni dalam kawasan 3.7 iaitu 1.2 Fibonacci. Kemudian next comment, salam tu minta tolong tengok GS Swift dengan dan Hello kat mana nak masuk target long term. Okey, GS Swift tu tak pernah GS Swift. Okey, kat mana, dekat Max ke apa? Tu tak pernah review saya sebelum ni. Okay, mungkin tengok kat Bybit kot. Akan cuba tengok buat analisis kat Bybit lah. So harga opening adalah dekat sini, kemudian price dah naik. So ini salah satu contoh kita boleh tengok. Contoh itu chart buat ni. So abaikan pergerakan yang ni. So kita nak tengok dapat tak tu punya target yang tu punya Fibonacci tu. So kalau ikutkan last high ini tu last low ni, kita akan letak support. Tu support kita dalam range kawasan ni. Ikutkan support kita ikutkan last low last high ke last low last high ni. Last low kita akan ambil. Okey, yang ni. So support dia kawasan ni. So expectation price sampai dekat dia punya top ni. So ngam-ngam price sampai ke top ni, kemudian berlaku circulation dan support ni menjadi top ni menjadi support. So ini price dah naik, return balik kawasan support ni. So inilah consider good range dia punya support. So ini daripada kawasan ni support ni, tu kita boleh expectation kan kat sini adalah dia punya kawasan punya kuartal RSI dia akan berada oversold. Tu contoh tu akan remark sini. Kat sini kita tengok RSI. So RSI akan berada oversold. So close to oversold, stock RSI pun oversold. So meaning consider ini adalah great support. So bila great support ni consider yang ni kita boleh buat satu trend line. Nak buat satu trend line ataupun pattern yang ini tu pergi ke top. Tu meaning kita akan dapat channel. So next pump untuk di G Swift ni adalah consider last pump dia, last low last high ni point of breakout. Kita akan pergi menuju ke $1. So $1 ada target. Kalau ikutkan Fibonacci last high to last low kita ada resistance. So resistance kat kawasan ni expectation pergi breakout dia punya resistance pergi ke 1.6. 1.6 dia kebetulan juga align dengan kita punya channel ni berada di almost $1.2 $1. So meaning next pump untuk GSW G Swift Hunter Gaming ni adalah di kawasan $1. So ini siapa yang nak buy consider selagi mana price belum breakout ni, walaupun harga atas consider good time lah untuk anda buy untuk long term. So itu untuk di GSI. So antara support nanti tu tengok kan antara support ni 45 dan juga antara resistance ni. So consider kalau price tak breakout ni boleh buy lagi. So boleh buy lagi. Next position adalah next target lah berada dalam $1. So itu untuk di G Swiss. Make sure anda evaluate supaya tak boleh loss. Kemudian next comment, Hello pula. Hello dekat Max kot. Okay, rasa tu pun tak pernah review lagi ni. Gate.io lagi bawah. So tu kan pakai Gate.io. So harga opening adalah dekat sini. Kat sini juga kalau ikutkan awal-awal tu kita akan ni, kita dah support lah last high last low. Kita ada resistance, break resistance ni pergi mana 2.6, even dah sampai 4.2 berlaku huge correction. Bila berlaku huge correction daripada 4.2 kita boleh draw support baru. Last low ambil last low last high ataupun kita ambil last low last high tu ni kita akan ada support. Last pump last low ni lah, ni low ni dan buat high baru tu kita akan dapat support dia. So ini adalah support. So siapa yang ada buy dalam kawasan ni, tahniah untuk anda, inilah dia punya support. Tu price dah bound sampai mana kita ikutkan last high. Kita nak tengok current position, kita step by step kita track dia punya movement.
last high to last low ini kita ada resistance, price dah breakout resistance. So now breakout resistance, price return balik ke kawasan resistance. So resistance ni price sampai mana? 1.6 pun dah sampai, 2.6, almost 3.6 dan berlaku huge correction, dan huge correction kita consider kat mana last kita punya last support. So ini ikutkan dia punya return balik resistance. So supposedly dia nak test balik resistance ni bertukar jadi support. So supposedly kalau kita draw kita punya Fibonacci baru, box kuning tu nanti kita akan ada antara B2 ni. So kita akan retest last low to last high. Last high kita berada di kawasan 20 sen. So ini kita akan dah support. So tengok kebetulan kita punya Fibonacci betul-betul berada dalam kawasan ni. So meaning secara long term kalau anda nak invest, consider now adalah good time. For next movement adalah last high ini to last low ini kita akan ada resistance. So resistance kita akan target at least 1.6 lah. So at least 1.6 kita berada di 30 sen, dan kalau break more higher lah ke atas. So now consider good time untuk anda re-entry dalam market dalam kawasan 8 sen. So tak pasti coin apa, tapi inilah secara chart dan anda tengoklah macam mana zone tracking dia punya movement. So itu, dan tengok RSI pun di daily sekarang ni berada di support. RSI oversold to RSI oversold tu 8 sen. Oh 8 sen jangan sedap juga nak beli ni. Kalau 8 sen ni at least bagi tu, kalau 8 sen ni anda dapat 10,000 coin pun dah consider great lah. 10,000 coin tak banyak pun, anda hanya perlu keluarkan umur dalam apa 10,000 coin mungkin dah $800 lah. Agak banyak agak, tapi itulah expectation yang boleh dapat untuk next pump ke kawasan 30 sen. So next comment, salah tu boleh tengokkan VMix USDT. Dia tak pasti kau apa VMix, tak pernah review juga. VMix USDT tu akan tengok dia nampak kat KuCoin. Oh, dia pernah review dekat KuCoin. Sekejap tengok dekat Gate.io. Gate.io lagi banyak lah data dia. So ikutkan last adalah WeMake, price daripada kawasan ni berada di kawasan ni. Kalau ikutkan dia dah breakout. So ni dah 98% drop daripada all time high. Kemudian kita akan delete ni sekejap. So price consider dah breakout dia punya falling channel. Ni last low dia. Dan kita ambil apa ni, tu dah breakout. So consider WeMake ni dah official daripada downtrend berubah jadi uptrend. So currently kita remark ni punya support. Last low to last high kita ada support. So supposedly price currently tengah berada di kawasan support, dan kita ada juga kata level kita draw kawasan ni. So meaning untuk di WeMake ni adalah consider healthy untuk anda buy untuk long term, dengan di mana-mana dalam kawasan support ni price between antara $2.1 ke antara 1.2 ke $2.1 yang ni. So next pump dia adalah supposedly kita akan draw last high, last low. Kalau ada low lagi boleh adjust. So current low yang kita ada, ini kita akan tengok dia punya resistance kat kawasan ni, plus minus resistance dia. So next pump adalah 1.6 to expectation 1.6 berada di $6. $6 ada apa? Kita akan try quarter double check. Look to the left, kita akan nampak dia akan buat reaction dengan kawasan base. So ni kawasan base, ini kawasan base. So kita nampak lah, clearly nampak di kawasan $6. So ini next movement untuk WeMake adalah daripada point ni. Kalau anda buy, expectation adalah target adalah $6, dan nak hold untuk long term boleh lagi. So ini consider price ini consider good range untuk anda all in. So itu untuk di WeMake. Next comment, salah tu boleh tengokkan Altura dekat Max ataupun Gate.io. Boleh lagi tak? Okay, ALU USDT dekat Gate.io atau Max. Rasanya tu tak pernah review, first time tu dengar. Okay, kalau macam ni nak tengok suppose dekat Gate.io lah. Sebab apa? Harga dia paling awal adalah di Gate.io. Harga opening dia Gate.io. So ikutkan harga opening adalah dekat sini 29. Harga drop below sangat-sangat. Kemudian kalau ikutkan last low, kita ada channel ni, dan channel ni dah breakout. Cumanya breakout tu dia masih lagi sedang berlaku kenaikan. Cumanya kita ada first key level per breakout. Dah pun breakout, cantik nampak ni.
Dah cantik. So meaning kita ada opportunity untuk dia regain balik all time high dia berada di 29 sen. So next moment kita perlu expectation kat adalah kita ada buat satu channel ni. So ni dia punya consider channel uptrend dia. So kita perlu breakout more higher. Kalau breakout ni akan more higher atas. So supposedly kalau Fibonacci last low last high ni kita akan ada support. So price dah create support untuk dia bound. Dah pun bound. So now soalannya adakah dia akan berjaya breakout dia punya resistance. So kita akan monitor. Supposedly dia perlu breakout lah. So last low last high. So kalau ikutkan dia sedang breakout. Sedang breakout. So next target adalah supposedly kita akan pergi ke 1.6. 1.6 berada di kawasan 10 sen. Quarter 2.6 berada di 13 sen. So kalau ikutkan 10 sen ni, kalau kita letak dia punya, kita retest valid tak valid, kita boleh monitor. 10 sen ni kalau kita letak dia akan ada support resistance. So nampak kat sini clearly kita nampak support resistance. So meaning next key level dia adalah betul-betul di kawasan ini tu. Dia perlu breakout yang ni. Kalau lepas tu kalau breakout ni kita akan ada lagi lah beberapa key level lagi, plus kalau ikut kena ambil major yang ni lah. So 18. So kalau ikutkan 18 sen tu berada di 4.2. So ini kita boleh monitor daripada 10 sen. Next target adalah 19 sen. So kalau ikutkan good time untuk entry kawasan ni untuk expected more higher ke atas. So itu untuk di ALU. Next comment. Banyak juga ni. Tadi kita tengokkan Solana Wave. Okay, banyak. Dia akan ambil satu saja. Dia akan tengok RNDR. So tu dah perasan dia punya komen dah banyak. So for next review, dia akan start ambil first. Dia akan priority kepada subscriber. First kali dia akan buat membership. Membership tu yang ada komen ni lah, yang ada contoh yang macam ni. Dia akan ada ni tanda ni. Kemudian dia akan ambil yang siapa yang ada tanda subscriber ni. Kemudian kalau yang tak ada ni, mungkin kalau sempat dia ambil. Hari ni dia akan ambil semua lagi. Sebab apa tahu, macam dia cakap dulu, bila market tengah naik nanti, komen akan meningkat lah. Aku kata traffic komen tu akan meningkat. So kalau untuk buat semua review, memang sampai satu hari lah dekat depan PC ni. Okay, first RNDR dah berlaku kenaikan di break punya major resistance. So next target lah, kita target lah 1.6 $12. So siapa yang ada buy di bawah ni, macam dulu review breakout yang ni, ini support dia. So kalau anda buy dalam kawasan ni, tahniah untuk anda. Now anda boleh holding. Untuk next bulan anda punya profile pun dah profit. So next pump adalah kawasan $12. Itu untuk RNDR. So next comment, sekali sekali lah ni RR, ni pun RR. So kemudian so tengokkan WO dan ISLM. So nanti tu akan tengokkan WOO. Okay, WOO USDT. Okay, WO ni kita akan monitor punya major resistance, last high last low, kita major resistance. So price almost nak break major resistance, breakout major resistance, kita akan target 1.6 punya target, all time high dia. Kemudian kita target lah sampai 4.2. So first target kita 1.6 dan tengok movement seterusnya. So itu untuk WOO. Kemudian ISLM USDT macam pernah review juga. Okay, yang ni ISLM consider walaupun break below support, tapi harga expectation berada di oversold dan kita ada di falling channel. So kalau anda nak buy, now adalah consider good time untuk anda buy. Cuma perlu patient sikit saja, bersabar sikit saja. So sooner or later breakout saja yang ni, return balik ke dalam support, breakout channel ni kita akan start berlaku kenaikan. So harga tengah murah 6 sen, consider boleh all in. RSI pun oversold berapa kali ke kawasan ni. So sooner or later price akan pump daripada point ni untuk naik, dan breakout ni kita akan target first target 1.6. So SSLM consider good range untuk anda invest, dan tempat yang paling selamat anda nak letak risiko ataupun less risiko untuk anda loss banyak lah. Harga 6 sen, so expect boleh sampai 50%, hampir lebih $1. So quarter huge opportunity lah untuk ISLM ni. Kemudian next comment, apa ni, RLC USDT dekat dengan RLC. Tak pasti kat tu, pernah tengok review tak review. Tengok kat Binance. Okay, pernah review kat Binance. Sudah breakout. So currently kita tengah monitor dia punya resistance je lah, major resistance, last high last low
Yang ini major resistance. So breakout kita tahulah sampai 1.6. So on ke atas anda boleh draw kat anda punya chart. So kali kita dah monitor dia punya breakout daripada downtrend berubah uptrend. So next movement adalah menuju ke kawasan di major resistance. So dia akan start berlaku kenaikan. Nah kawasan ni nak buy, menurut sarankan last buy tu pun yang ini aja. Break ni last low ni tu last high kita support. So dah sampai. So siapa yang ada buy all in dalam kawasan ni dan juga masa dalam kawasan channel ni, so anda dah, kalau position buy anda ada between ni, so anda dah buy dalam kawasan good, quarter selamat lah. So anda dengan telah yang profit. So net kemudian INJ, so INJ dah breakout resistance. So next moment kita ada yang ni. So expectation next target adalah last low last high. Breakout yang ni kita akan pergi more higher ke atas. Expectation next target lah $53, ataupun kita ada resistance kita dalam kawasan 2.6, ataupun bukan 2.6 resistance, kita ada target 2.6 Fibonacci adalah $64. So next comment dalam betul boleh tengok Shiba. So Shiba, oh Shiba okay, Shiba consider good range untuk anda long term dalam range kawasan ni. So tengoklah, kalau nak betul Shiba ni tak perlu invest banyak, tapi kalau dapat position dalam kawasan ni, expectation next pump adalah ke atas. So net target and resistance dalam kawasan ni dan kita ada more higher ke atas. So itu untuk Shiba. Kemudian tu tengokkan zigzag Argo zig apa tu dengan Argo. Okay, Algorand dah boleh all in. Kalau tengokkan chart ni menunjukkan kita berada di kawasan base. Kita pun dah breakout ni. So sooner or later price akan start berlaku kenaikan. Now price consider luck lah. Dia price tak jam lagi. Nanti dah jam tu baru nak terbeli kan. So now kita buy consider di kawasan support. So apa-apa saja pembelian, apa saja position ada risk, tapi consider ini anda letak di kawasan yang betul. Kita buy di kawasan support. So kalau quarter fundamental bagus, dia akan more higher. So now expectation price berada kawasan ni, consider great position untuk all in. Kemudian satu lagi ZIG, ZIG ke ZQ, ZIG, ZIG USDT, Zcoin kat mana tu tak tahu, macam tak pernah review. Okay, yang ni, so yang ni dah terlepas lah. Kalau ikutkan yang ni nak all in dah terlepas. Harga dah di kawasan base bawah ni dah pun terlepas, harga dah naik. So currently price pun dah tengah buat reaction dengan dia punya major resistance. So kalau nak all in tu tak berapa cantik lah. Sebab apa? Price berada di kawasan resistance. So kalau nak all in juga, do expectation kan at least tunggu RSI berada oversold. So return, mungkin dia akan breakout, retest. Retest tu nanti consider baru boleh buy. Tapi kalau tak nak lepas peluang, consider boleh DCA. Tapi kalau price dah tu, jangan anda panik lah. Sebab apa? Anda buy di kawasan resistance tu, possible dia boleh, kalau berlaku something last low, last high, dia akan support kawasan ni. So dia support RSI oversold, so boleh bounce. So nak all in tak cantik, DCA ok. Itu untuk ZIG. Kemudian next comment, tak sabar untuk kuburan lima sama. ZIG ok, Zo buat dah tadi. ZIG dengan Algo. Kemudian Zo tengok Uniswap lagi tak nak all in. Dan cara dengan posisi untuk ni. Ok, untuk Uniswap dah pump, masih sesuai ke nak all in. So nanti kita tengokkan chart. Ikutkan, ok, ini adalah Uniswap. Ikutkan nak kawasan all in adalah di kawasan ni dalam channel. Dan menunjukkan tu masa breakout yang ni. So price dah naik. Next target kita belah 17. So harga kawasan 11. Bolehlah lagi nak all in. So bagi Zo tak ada masalah kalau anda fikir untuk long term, untuk buy untuk Uniswap. Sebab apa? Kita punya target masih lagi jauh. Dia punya major resistance saja berada di kawasan 32, tapi ini bukan kita punya all time high. All time high kita expectation berada lebih daripada 4. Kalau ikutkan ni, kalau ikut kita punya last high, last low, kita ada 1.6 saja berada di 70, 2.6 dan 4.2 berada, dan kita ada expectation untuk sampai dalam $300. So kalau anda tanya Zo nak all in, so kalau anda fikirkan untuk long term, untuk bulan tahun 25 tahun depan, boleh lagi all in, tak ada masalah. Cumanya kalau anda buy di kawasan ni untuk short term, kalau ada berlaku retracement untuk Bitcoin, so possible price boleh retrace dalam kawasan ni. So retail pun tak banyak lah, mungkin dalam 20%.
current price, mungkin dalam 30%. Tu tak kisah, quarter layan perasaan sikit, kemudian next pump anda akan start profit. So masih boleh boleh all in, tak ada masalah. Tu itu Uniswap. Kemudian next comment Harmony One. So Harmony One tu all in dah, antara salah satu coin tu tak profit banyak, tapi masih sedang profit, tapi masih lagi ada potential untuk berlaku kenaikan, baru ada 2 sen. So ini adalah di Harmony One. So menunjukkan Harmony One Zu all in di kawasan base. So kita ada kawasan base bawah ni, price pun kawasan ni Zu dah all in. Cumanya kenapa average tu berada atas, sebab apa dulu Zu ada dah 2k, kemudian tu tambah lagi 8k. So plus minus, sebab tu average zone berada di kawasan 2 sen tu. Tak profit lagi, tapi kita tengok dia punya momentum dah ada. Kita dah breakout punya falling channel, kita bound daripada support. So next movement target dan resistance ini adalah 1.6 dia. 1.6 dia berada 4 sen. So soon later dia akan start pump. Bila start pump tu kita akan start profit. So untuk Harmony One, siapa nak all in, now adalah good time untuk anda all in. So guys, rasa itu sahaja. Ikutkan di ruangan komen, tak ada, itu saja. So for next comment, nanti Zu akan prioritaskan siapa-siapa yang ada lambang subscriber ni, kemudian siapa-siapa yang ada first priority adalah membership, kemudian subscriber, kemudian yang lain tu akan tengokkan. Tu nak, kalau boleh tak nak buat lebih daripada 30 minit lah tu punya video. Tu sebab nanti bukan buat dia kalau pagi ni tu banyak urusan sikit. Tu nak exercise, lepas tu nak pergi kerja. Kadang-kadang hari ni boleh lah tu kerja petang. Kalau esok macam esok juga kerja full 10 pagi 10 malam, tak sempat lah dan nak atur tu punya jadual. So jadual tu pagi tu memang padat sikit lah. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.